Seterusnya, beberapa lagi panduan daripada, sesi lalu. Jadi mungkin bagi Berwin dan, Lalita Sinha ini perkara yang diulang, tidak mengapa. Kita cuba lihat semula apa yang telah dibincangkan dalam sesi-sesi yang lalu. Perkara pertama, perenggan pembukaan dalam cerpen kita harus ada cangkuk naratif atau kita panggil narrative hook, ya. Ada narrative hook yang boleh menarik perhatian pembaca. Ini perenggan pertama atau beberapa perenggan awal. Ada konflik yang dinyatakan dalam karya kita itu. Kita juga sudah pun memperkenalkan watak. Siapakah watak penting dalam cerpen? Sudah, pembaca sudah tahu. Oh, bila dia membaca halaman pertama manuskrip tahu, oh inilah watak utama. Kita juga sudah menampilkan apakah isu yang bakal diperkatakan dalam cerpen ini. Kita juga sudah menyatakan apakah latar tempat atau latar budaya, latar masyarakat yang tampil dalam cerpen ini. Mungkin tidak hanya dalam perenggan pertama tetapi dalam halaman pertama manuskrip yang kita tulis itu sudah ada maklumat ini. Ada cangkuk naratifnya, hook untuk menarik perhatian pembaca. Pembaca sudah tahu, oh inilah konflik, inilah masalah atau inilah isu yang sedang diperkatakan dan inilah watak-watak penting yang menggerakkan cerita. Ya. Perkara seterusnya ialah Chevrox gun yang saya nyatakan dalam bengkel-bengkel yang lalu. Chevrox gun ini adalah satu istilah yang digunakan. Chevrox merujuk kepada Anton Chekhov, seorang penulis skrip drama juga dari Rusia, di mana beliau menyatakan bahawa kalau dalam sebuah pementasan atau dalam konteks ini dalam sebuah cerpen, kita ada letakkan sebuah gun, sebuah senapang atau pistol pada halaman pertama, maka sebelum cerpen berakhir, senapang itu sudah digunakan. Dia bukan hanya menjadi hiasan dinding dari mula sampai akhir, tetapi ia haruslah dimanfaatkan. Maksudnya apa-apa perkara yang kita nyatakan, kita timbulkan dalam cerpen kita, mestilah ada peranan. Chevox kan anda boleh cari di Google untuk lebih banyak maklumat tentang perkara ini. Nama watak. Ya, nama watak ataupun apa-apa maklumat yang kita sampaikan dalam cerpen kita, khususnya pada separuh, 50%, 50% daripada bahagian awal cerpen, apa-apa, kalau kita sebut nama sesuatu watak, maksudnya watak itu ada peranan. Kalau kita beri sesuatu maklumat, maklumat itu ada peranan dan bukan sekadar kita nak tunjuk kita pandai. Ya, ada peranan. Walaupun hanya disebut sekali, ada peranan kenapa ia disebut dalam cerpen kita. Janganlah kita kata, oh ada kawan saya di sekolah dulu nama dia A, B, C, D, E. Kita masukkan. Di dalam kelas ini ada Ali, Ahmad, Ramu, Acong, Mutusami, Muniama, Lalita, Sinha, Shanwin, Bruwin. Semata-mata kita nak senaraikan nama kawan-kawan yang menyertai bengkel kita. Tidak. Nama yang disebut mestilah ada peranan. Ini kita boleh semak semasa kita membuat penyuntingan karya kita sendiri, ya. Perkara keempat yang perlu kita lakukan adalah kita pastikan unsur ingin tahu itu wujud pada sepanjang cerpen. Tadi saya ada sebut tentang cangkuk narrative hook pada bahagian awal, tapi janganlah bahagian awal itu menarik tetapi selepas itu orang pun menguap bosannya baca cerpen ini. Kita kena pastikan rasa ingin tahu pembaca itu kekal, momentumnya kekal sampai ke akhir. Ini memang cabaran apabila kita melakukan penulisan dan daripada cerpen-cerpen yang saya lihat sebelum ini, saya dapati memang ada kejayaan daripada cerpen yang ditulis oleh peserta bengkel. Cerpen yang kita tulis juga tidaklah statik, ya. Bila kita sudah bergerak, pastikan dia tidak statik, ada peningkatan. Ada sesuatu yang sentiasa berlaku, progress. Ya, ada progress dalam cerita. Dia tidak mendata dari mula sampai tengah hujung baru kita kata, oh akhirnya dia menang loteri tiba-tiba. Tidak, ya. Ada progress sepanjang cerpen itu. Perkara keenam yang saya ulang daripada sesi lalu adalah bahawa setiap maklumat, setiap informasi yang kita berikan dalam cerpen haruslah menggerakkan cerita. Misalnya kalau kita nyatakan bahawa dia telah membeli barang baru, ya. Dia menyelitkan parang
ke dalam apa-apalah, dia membawa parang. Jadi bila kita dah kata dia membawa parang, mesti ada peranan, dia menggerakkan cerita, ya. Bukan sekadar untuk saja-saja nak tunjuk dia ada parang, tidak begitu, ya, mesti menggerakkan cerita. Sentiasalah berehat, ya, sentiasalah berehat, sekurang-kurangnya tidur sekejap, nap, ya, nap, 15 minit atau setengah jam, jangan tidur 1 minggu lah, ya. Buat kerja lain, alihkan tumpuan, menyemak kertas, pelajar atau baca buku, tonton filem, lakukan apa saja supaya minda kita, karya itu hilang daripada minda supaya kita boleh membaca semula manuskrip kita dengan minda yang cukup segar.